Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan sihat walafiat. Sudah lama kita tidak ke udara. Okey, hari ini kita akan membincangkan beberapa perkara tentang kerja khusus sejarah tingkatan 1. Okey, tajuk yang kita telah pilih adalah merujuk pada buku teks muka surat tingkatan 1-nya, kewujudan zaman prasejarah negara kita dapat melalui pelbagai bukti seperti peralatan batu dan logam, tembika dan manik, lukisan gua dan ukiran batu. Sumber buku teks sejarah tingkatan 1 tahun 2016. Okey, cikgu telah membuat skema kerja khusus ini ada beberapa bahagian. Okey, bahagian satu adalah objektif dan kaedah kajian. Bahagian kedua pula adalah pengenalan ciri-ciri kehidupan peralatan. Bahagian tiga, tinggalan sejarah negeri Pahang. Bahagian 3B, tinggalan sejarah negeri Perak. Bahagian 4 yang terakhir adalah sumbangan, langkah dan rujukan. Untuk hari ini kita akan buat bahagian 1 dahulu, iaitu objektif dan kaedah kajian. Okey, sudah sedia untuk kerja khusus? Harap bersedia. Semangat! Jom kita mula. Okey. Okey, ini adalah contoh objektif. Okey, kamu boleh copy sahaja ayat-ayat cikgu ni. Ataupun kalau kamu nak guna ayat lain, tak ada masalah. Okey, objektif yang ni adalah ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, hasil daripada membuat kerja khusus sejarah ini, pertama sekali saya dapat mengetahui maksud dan memahami zaman prasejarah. Okey, secara tidak langsung kita dapat mengetahui sejarah pengembangan manusia. Okey, dalam itu adalah objektif pertama, kita dapat memahami maksud dan memahami zaman prasejarah. Ini adalah maksud yang pertama. Okey, objektif pertama. Okey, objektif yang kedua pula adalah ciri-ciri yang adalah kehidupan zaman prasejarah. Okey, dekat sini cikgu telah buat ayat. Kehidupan manusia zaman prasejarah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang paling menonjol ialah tempat kediaman, peralatan, aktiviti pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan serta kesenian dan kebudayaan. Secara tidak langsung, kita dapat mengetahui perbandingan ciri-ciri zaman prasejarah dengan zaman moden. Okey, ini adalah objektif yang kedua. Objektif yang ketiga adalah lokasi di negara kita. Okey, tinggalan manusia yang ditemukan di lokasi-lokasi tertentu, contohnya Kota Tampan di Perak, Gua Badak dan Gua Harimau di Perak serta tinggalan sejarah di negeri lain dapat menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalani kehidupan seharian mereka. Okey, ini objektif yang keempat adalah sumbangan kepada generasi masa kini. Okey, ayat objektif dia adalah tanpa kita sedari, manusia zaman prasejarah banyak mewariskan pertemuan dan sumbangan pada generasi masa kini. Aktiviti pertanian, memburu dan menternak binatang, perbuatan, peralatan dan tembika yang banyak diteruskan zaman kini. Okey, objektif yang terakhir adalah usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, kepentingan zaman ini wajar dikekalkan melalui usaha pemeliharaan dan pemeliharaan agar dapat dipertontonkan dan kebanggaan kepada generasi akan datang. Okey, kamu boleh salin objektif ni apabila buka sekolah, apabila masuk yang kelas nanti, kamu akan salin semua objektif ni supaya objektif tak sama, tak masalah, sebab yang bezakan nanti adalah masa bahagian ketiga nanti akan bezakan ataupun mungkin bahagian kedua. Okey, kat situ biasanya nanti cikgu akan bagi poin-poin utama, kemudian kamu akan menyambung ayat dan cari lagi maklumat supaya jalan cerita lagi cantik. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya objektif siap. Okey, kamu boleh salin. Okey, kaedah kajian. Okey, kaedah kajian ni kamu pilih yang mana bersesuaian dengan tajuk yang kamu gunakan. Ada berapa kaedah? Tak silap cikgu ambil 5. Okey, kaedah pertama ialah kaedah melalui internet. Melalui kajian ini, saya telah mencari maklumat mengenai apa? Contohnya, mengenai tinggalan sejarah negeri Perak, tinggalan sejarah negeri Pahang. Okey, banyak maklumat yang saya perolehi melalui kaedah tersebut. Salah satu laman web yang saya pelajari ialah apa laman web itu, masukkan. Itulah kaedah internet.
saya telah turun dan mencetak bahan berkenaan untuk saya gunakan dalam kajian saya. Itu kaedah yang pertama. Okey, kaedah kedua adalah kaedah penyelidikan perpustakaan. Saya telah merujuk akhbar-akhbar untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Kaedah penyelidikan perpustakaan dipilih kerana maklumat yang diperoleh adalah tepat dan benar, merujuk maklumat yang sahih daripada akhbar-akhbar yang boleh dipercayai. Selain itu, saya turut merujuk pada berkaitan untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Kaedah majalah dipilih kerana maklumat yang diperoleh adalah tepat dan benar, merujuk oleh sumber yang boleh dipercayai. Sampai itu, ia menerangkan secara perinci tentang maklumat yang diperlukan. Itu adalah kaedah kedua. Okey, tak perlu tulis banyak, tulis 3 sahaja cukup. Adakah kamu suka kaedah melalui internet ataupun kaedah penyelidikan perpustakaan? Okey, yang seterusnya kaedah audio visual. Okey, kaedah visual ni merupakan kaedah utama seiring perkembangan dengan sains dan teknologi. Saya telah menonton YouTube. Okey, apa tajuk YouTube tu? Pada apa? Bila tarikh tonton YouTube? Kaedah ini menarik kerana ada visual yang dapat kita lihat dan kaji. Okey, kaedah keempat, yang ni biasanya paling banyak kita akan gunakan adalah kaedah analisis dokumen. Okey, kita merujuk pada buku teks. Okey, cikgu dah nyatakan maklumat kat sini. Tinggal kamu copy dan paste. Ini adalah buku teks tingkatan 1. Buku teks sejarah tingkatan 1. Boleh copy dan paste. Ingat, perlukan 3 sahaja. Sama ada kamu suka kaedah yang pertama tadi hingga seterusnya, ataupun kaedah visual, ataupun kaedah analisis dokumen, ataupun kaedah internet, ataupun kaedah dokumen. Okey, yang terakhir adalah kaedah temu bual. Okey, kamu perlu, kalau kamu nak buat temu bual, kamu perlu cari sumber. Nyatakan umur, nama dia, umur dan pekerjaan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, selesai sudah bahagian 1. Okey, bahagian 1 ada objektif, ada kaedah kajian. Cikgu harap kamu dapat faham dan jelas dan boleh nak salin tak ada masalah, ataupun kamu nak bina ayat lain tak ada masalah. Okey, itu sahaja dari cikgu. Berjumpa lagi untuk bahagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.